Baik, salam sejahtera. Kita akan masuk ke soalan struktur untuk kertas peperiksaan prakimia. Untuk kertas 2, kita lihat kepada bahagian A. Jadual 1 menunjukkan nombor nukleon, bilangan proton dan juga simbol yang diberikan. Lepas tu kita ditanya apa maksud nombor nukleon. So bila kita sebut tentang nombor nukleon, dia mesti tulis dia adalah jumlah bilangan proton dan neutron. Okey, jumlah proton, bilangan proton dan neutron dalam nukleus. Okey, dalam nukleus untuk suatu atom. So nombor nukleon tu adalah proton dan neutron, jumlah bilangan proton dan neutron. Soalan B, tuliskan nombor IUPAC bagi aluminium klorida. So aluminium klorida tidak ada nombor pengoksidan yang berbeza, kita hanya beri nama biasa saja. So aluminium klorida, tidak ada 1, 2, 3 dan sebagainya. Tuliskan susunan elektron untuk neon. Neon mempunyai 11 proton, maka dia mempunyai juga 11 elektron. So susunan dia adalah 10 proton, 10 elektron, maka susunan dia adalah 2.8. Kita teruskan, atom natrium mempunyai isotop Na24, bermakna proton dan neutron dia 24. Lukiskan struktur untuk atom natrium. Kalau kita lihat natrium, dia mempunyai 11 proton. So kalau ada 11 proton bermakna ada 13 neutron. So untuk lukiskan atom natrium untuk isotop ni, kita lukis mula-mula nukleus dia. Kalau boleh kita lukiskan proton dia 11, ada 11 proton dan juga 13 neutron. Lepas tu oleh sebab 11 proton dia ada 11 elektron, maka susunan dia 281. Kita lukis petala pertama 2, petala kedua 8 dan akhir sekali petala ketiga 1. Okey, ini adalah lukisan untuk isotop natrium 24. Okey, kita pergi ke soalan 2. Soalan 2 menunjukkan 3 jenis bahan dalam industri. So kita ada kaca, kita ada bahan komposit dan zinc. Kaca plumbum, kaca fotokromik dan juga bata. Namakan jenis bahan buatan zinc. Bata ni adalah seramik lah. So bata ni adalah seramik, seramik ni adalah seramik yang kita kata tradisional yang lama. Okey, seramik tradisional. Kegunaan bahan zinc, biasanya bata ni kita untuk bahan pembinaan. Okey, kita teruskan bahagian Y. Bahan Y merupakan sebahagian daripada kaca plumbum. Okey, so Y ni sebahagian daripada kaca plumbum, bermakna sebahagian yang kita masukkan dalam kaca plumbum. Apakah bahan Y? So kaca plumbum kita perlu silikon dioksida. Semua kaca mempunyai silikon dioksida, natrium karbonat dan juga plumbum 2 oksida. So Y actually adalah plumbum 2 oksida. Namakan satu sifat kaca kristal plumbum. Kalau banding dengan kaca lain, yang ini kaca yang dimasukkan plumbum oksida ni mempunyai indeks biasan yang sangat tinggi. Dia membiaskan cahaya dengan pada suhu yang lebih besar. So indeks biasan yang tinggi. Okay, ini adalah raja untuk 6C ni, kaca fotografik. Kalau di dalam cahaya atau di bawah cahaya matahari, dia akan tergelap, dan di bawah cahaya malam dia adalah cerah. So namakan bahan yang terdapat dalam kaca fotokromik yang menyebabkan perubahan. Yang menyebabkan perubahan tu adalah sejenis bahan yang panggil argentum klorida yang pekar cahaya. Argentum klorida. Okey, argentum klorida. Okey, kita terus ke soalan 3, jadual berkala. Okey, jadual berkala ni ada unsur P sampai T.
Okey. Tuliskan formula ion bagi unsur T. T ni pada kumpulan 17. Kalau 17, dia perlu satu elektron untuk stabil, dia akan menerima satu elektron, dia akan jadi T negatif. Susunkan P sampai T ni dalam tertib menaik, bermakna daripada kecil hingga besar macam ni, daripada kecil hingga besar. So paling kecil of course yang dua petalah. So antara P dengan Q, P lebih kecil sebab P ni bilangan elektron dia lebih bilangan elektron dia kurang, so saiz dia adalah lebih besar. Q walaupun dua petalah, proton dia lebih, maka tarikan nukleus terhadap elektron lebih kuat, so saiz atom dia adalah lebih kecil. So RST paling okey, kita balik ke sini. Q, kita kata Q ni tarikan elektron dia sangat kuat sebab proton dia banyak, so Q yang paling kecil. Okey, Q yang paling kecil, lepas tu diikuti dengan P. Okey, so ulang balik ya. So Q ni mempunyai bilangan proton yang lebih banyak, so tarikan dia lebih kuat, so saiz dia lebih kecil. So kita nak kecil ke besar, so Q lebih kecil, P lebih besar. Okey, antara R, S dan T semua ada 3 petalah. 3 petalah makna patut sama saiz, tapi T mempunyai bilangan proton yang sangat banyak. So proton dia bila banyak bermakna dia akan ada lebih kecil, so T adalah lebih kecil, S dan R adalah paling besar sebab bilangan proton dia paling sedikit. Okey, kita terus ke soalan C. 0.2 mol unsur R bertindak balas lengkap dengan oksigen untuk menghasilkan oksida bagi logam R. So R ni adalah kumpulan 2, kumpulan 2. So tuliskan persamaan. So bila R tambah dengan oksigen, dia akan membentuk RO. Okey, kumpulan 2 memang 2 positif, oksigen 2 negatif. So RO kita seimbangkan 2 dan kita letak 2 di sini. Okey, hitung jisim maksimum yang maksimum oksida R yang terbentuk. So oleh sebab R diberi 0.2 mol, okey, R ni kita beri 0.2 mol, maka RO juga 0.2 mol sebab nisbah mereka mengikut persamaan adalah sama, 2 kepada 2. So bila kita nak cari jisim, kita ambil 0.2 darab dengan JMR atau JFR. So R ni adalah 24 campur dengan oksigen 16, kita dapat 40. So apa yang berlaku adalah kita ambil 0.2 darab dengan 40, kita akan dapat 8.0 gram. Okey, kita terus ke soalan 4. Soalan 4 ni adalah sifat fizik propana dan etanol. Okey, so 44 ini takat didih negatif 42, ini 78. Nyatakan jenis sebatian bagi propana dan etanol. Okey, so sebab dua-dua adalah bukan logam dan juga gabungan daripada unsur-unsur bukan logam, maka ini adalah sebatian kovalen. Sebatian kovalen. Sifat fizik propana. Sifat fizik propana untuk suhu bilik. So propana ni dia kita kata mendidih pada negatif 42, bermakna dia sudah mendidih pada suhu bilik. Suhu bilik lebih tinggi daripada takat didih, so dia adalah dalam bentuk gas. Hitungkan nilai X jisim molekul relatif untuk etanol. So kita kena tulis formula untuk etanol. C2H5OH, C ni 24, so 24, karbon 12 kali 2 24, hidrogen ada 6, oksigen ada 1 16, so kita dapat 46. So nilai dia adalah 46. Terangkan perbezaan takat didih bagi propana dan etanol. Okey, propana ni takat
DD dia negatif 42. Etanol takat DD dia 78, jauh lebih tinggi untuk etanol. So propana ni, apa yang berlaku, molekul dia ditarik oleh daya tarikan antara molekul yang lemah. Okay, so kita kata molekul propana ditarik atau mempunyai daya tarikan van der Waals yang lemah. Okey, bila daya tarikan antara molekul iaitu daya tarikan van der Waals yang lemah, apa yang berlaku adalah kita perlukan sedikit haba diperlukan. Okey, diperlukan untuk mengatasi daya tarikan itu, van der Waals tu. Okey, untuk etanol, untuk etanol terdapat, yang paling penting adalah terdapat ikatan hidrogen. Okey, ikatan hidrogen. Selain daripada ikatan van der Waals, dia mempunyai ikatan hidrogen bersama dengan daya tarikan van der Waals. Okey. So daya tarikan ikatan hidrogen ni adalah ikatan yang kuat. Okey. So kita tulis kat sini ikatan yang kuat, ikatan hidrogen yang kuat bersama dengan van der Waals. So kita perlu lebih banyak haba diperlukan. Okey, diperlukan untuk mengatasi daya van der Waals dan juga memutuskan ikatan hidrogen. Okey, so kalau lebih banyak haba, takat lebur, takat DD adalah lebih tinggi. Okey, kita pergi ke soalan 5. Soalan 5 menunjukkan beberapa ion. Ini adalah ion yang diberikan. Apakah nama lain bagi ion yang bercas negatif? Kalau secara umum ion bercas negatif kita namakan sebagai anion. Kalau positif adalah cation. Tuliskan formula untuk zinc nitrat. Zinc ni 2 positif, nitrat ni negatif 1. So Zn, kita buat kurungan, nitrat 2. Okey, raja menunjukkan argentum nitrat terurai apabila dipanaskan. Okey, tuliskan persamaan. Okey, argentum nitrat bila dipanaskan, okey, bila dipanaskan dia akan terurai dan terurai terus kepada argentum, terus kepada nitrogen dioksida NO2 campur dengan oksigen. Okey, kalau kita nak seimbangkan, kita letak 2 di sini, 2 di sini dan 2 di sini. Dah seimbang. Taksirkan persamaan. Okey, secara kualitatif. Kualitatif bermakna kita sebut tentang ni bahan tindak balas. Okey, bahan tindak balas merupakan argentum nitrat. Hasil tindak balas merupakan argentum nitrogen dioksida dan oksigen. Okey, kalau boleh pelajar tuliskan nama ni. Okey, berikan nama dia. Jangan tulis formula. Dari segi kuantitatif maknanya dari segi kiraan. Kita lihat kepada ini. Kita kata dari segi ini adalah dari segi kuantitatif. Kuantitatif. Okey, so kita ada 2 mol argentum nitrat dipanaskan akan menghasilkan 1 mol
atau kita kata 2 mol argentum, 2 mol nitrogen dioksida dan 1 mol gas oksigen. Okey, itu secara kuantitatif. Ini secara kualitatif. Baik, kita tengok kepada soalan C, bahagian 3. 1 mol argentum nitrat dipanaskan, hitungkan jumlah molekul gas yang terbentuk. Okey, gas apa yang terbentuk? Tidak disebutkan molekul gas, bermakna kita akan lihat semua gas yang terbentuk. Dia akan hasilkan 2 mol gas oksigen dan 1 mol gas oksigen kalau 2 mol argentum nitrat. Tapi kita hanya gunakan 1 mol argentum nitrat. So ikut persamaan yang kita tulis, kalau 1 mol akan membebaskan 1 mol nitrogen dioksida dan setengah mol oksigen. So akan membebaskan 1 mol nitrogen dioksida dan setengah mol oksigen. So kita akan dapat keseluruhan 1.5 mol gas. Kalau nak tukar kepada bilangan soalan bilangan molekul, kita ambil 1.5 darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey. Dan kalau kita darab, kita akan dapat 9.03 darab 10 kuasa 23 gas. Okey, molekul gas. Kita akan ada nilai ni. Banyak gas ini. Okey, kita terus ke soalan 6. Soalan 6 menunjukkan vaksin yang dihasilkan melalui teknologi nano merawat penyakit COVID-19. Bagaimana teknologi nano berfungsi dalam vaksin ni? So bila disebut nano, maka saiz zarah adalah sangat seni. Saiz zarah sangat seni atau halus. Okey. So bila dia sangat seni dan halus, dia boleh menembusi tisu. Okey, membentuk tisu badan ke dalam saluran darah. Saluran darah. So kita tak perlu suntik melalui saluran darah, kita suntik pada muscle tisu tu, dia akan masuk ke saluran darah. Okey. So bila masuk ke saluran darah dalam badan kita, dia akan meningkatkan dia akan bantu meningkatkan daya imunisasi. Imunisasi. Okey, badan. Okey, stronger immunization of the body. Baik, terdapat individu yang menolak. Okey, wajar ke tindakan di sini? So biasanya kita kata tidak wajar lah. Mengapa tidak wajar? Okey, so apa yang berlaku adalah kita senang dijangkiti oleh virus COVID-19. Okey, dan juga kita tiada daya tahan yang cukup lah, okey, untuk mengelakkan kita kata kesan yang serius dari jangkitan. Okey, so kita tiada daya tahan yang cukup. Bila ada virus, bila ada vaksin, biasa daya tahan tu akan lebih kuat lagi. Baik, kita pergi ke soalan C. Perbualan Jasmine Adami tanya, apakah anda faham tentang termoplastik? So termoplastik ikut Jasmine adalah sejenis polimer sintetik yang ringan dan lembut. Okey, botol plastik, beg plastik, bekas plastik. Okey, polystyrena adalah termoplastik. Apa dia termoplastik? So termoplastik ni adalah satu polimer lah.
Okey, kita mula dengan perkataan polimer yang dia akan apakah pada cahaya dia akan jadi lembut bila dipanaskan, dan polimer tu akan menjadi keras balik apabila disejukkan. Itu adalah sifat termoplastik. So, sebagai seorang pengguna yang bertanggungjawab, berikan satu sebab mengapa polistirena tidak sesuai dilupuskan secara pembakaran. Kalau kita bakar, apa yang berlaku, kita akan hasilkan gas yang beracun lah. So, gas beracun akan dihasilkan. Gas beracun atau gas berasid akan dihasilkan. Okey, yang ini akan mencemarkan alam sekitar. Okey, kita teruskan kepada bacaan ini. Kerajaan Melaka mengarahkan keempat pihak berkuasa tempatan mengetatkan pengharaman penggunaan bekas makanan dibuat daripada polystyrene. Okey, itu yang diberikan. So, merujukkan nyatakan dua kebaikan tindakan Kerajaan Negeri Melaka melarang penggunaan polystyrena. Okey, mengapa bagus? Sebab yang utama sekali, polystyrena kita kata mengandungi bahan karsinogen, mengandungi bahan karsinogen, okey, yang membahayakan kesihatan. Okey, boleh menyebabkan kanser. Dan yang kedua, kalau kita nak nyatakan akan kurangkan pencemaran alam sekitar. Okey. Dia sangat susah terbiodegradasi. Okey, mungkin mengambil masa berpuluh-puluh atau beratus tahun untuk terbiodegradasi. Okey, kita pergi ke soalan 7. Soalan 7, eksperimen kadar tindak balas natrium thiosulfat dengan asid sulfurik. Okey, sulfur terbentuk, formula diberikan kepada kita. Okey, ini isi padu dengan kepekatan thiosulfat, isi padu dengan kepekatan asid sulfurik diberikan. So, apakah warna sulfur? Warna yang kita buat dalam eksperimen, warna dia adalah kuning. Hitungkan bilangan mol natrium thiosulfat. Kita balik ke bahagian sini. Natrium thiosulfat 50 dengan 0.2. So, kita guna bilangan mol, guna MV per 1000. Okay. So, 0.2 darab dengan 50 bahagi dengan 1000. So, kita akan dapat 0.01 mol. Asid sulfurik, bilangan mol asid sulfurik. So, kita lihat asid sulfurik 5 dengan 1. So, bilangan mol sama MB per 1000, 1 darab 5 bahagi dengan 1000. Kita dapat 0.005 mol. So, berdasarkan jawapan atas, namakan bahan tindak balas yang menentukan kuantiti sulfur. Okey, yang menentukan kuantiti sulfur, kalau kita lihat persamaan, satu bertindak balas dengan satu. So, kalau kita lihat dua-dua ini adalah yang kita kata terhad, yang tak cukup. Yang ini kita kata berlebihan. Okey, sebab kita hanya ada 0.005 asid sulfurik, mol asid sulfurik saja. So, kita hanya perlu juga 0.005 mol natrium thiosulfat. So, kita ada berlebihan natrium thiosulfat. So, bahan yang menentukan kuantiti sulfur adalah bahan yang terhad ni lah, yang kita boleh tulis sebagai asid sulfurik. Okey, tak boleh tambah lebih. Baik, nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi tindak balas dalam eksperimen ini. So, biasa kita ada faktor suhu, 2 faktor
kepekatan. Okey, kepekatan. Dan kalau ada lagi, mungkin kita boleh guna faktor mungkin. Okey. Menggunakan teori pelanggaran, terangkan mana-mana satu yang faktor yang untuk meningkatkan kadar tindak balas ataupun meningkatkan kadar tindak balas. So biasa kita untuk eksperimen ni adalah lebih kepada faktor kepekatan dengan faktor suhu. Katakan kita pilih faktor kepekatan. So mula-mula apabila kita lihat bila kepekatan tinggi, dalam kepekatan tinggi, apa yang berlaku adalah bilangan ion thiosulfat S2O3 tu negatif dan ion H+. Dua ion ni akan bertindak balas, meningkat ataupun bertambah. Bertambah, tapi di sini kita kena tulis tambahan bilangan ion thiosulfat dengan ion hidrogen per unit isi padu bertambah. Okey, per unit isi padu bertambah. Lepas tu ayat kedua, oleh sebab 3 maka ayat kedua kita perlu tulis frekuensi pelanggaran antara ion thiosulfat dan ion hidrogen meningkat. Dan ayat ketiga kita kata frekuensi pelanggaran berkesan juga meningkat. Okey, juga meningkat. Okey, kita pergi ke soalan 8. Soalan 8 merupakan tindak balas antara daripada bahan Q bakar. Bila bakar mesti menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey, proses 1 menghasilkan asid propanoik, bermakna di sini adalah alkohol. Dengan proses pengoksidaan akan menghasilkan asid karboksilik asid. Kalau asid ini asid propanoik, bermakna ini adalah propanol. Alkohol dia adalah propanol. So propanol campur dengan asid propanoik di bawah tindak balas dengan mungkin asid sulfurik, kita akan hasilkan sejenis ester. Okey, kita teruskan ke soalan A. Namakan siri homolog Q. Siri homolog Q adalah alkohol. Okey, alkohol. Bahan Q dibakar lengkap dalam udara menghasilkan air dan gas P. Tuliskan persamaan untuk tindak balas. Okey, oleh sebab dia adalah propanol, propanol C3H7OH. Pembakaran kap oksigen, hasil dia karbon dioksida dan air. Kita seimbangkan karbon dulu 3. Hidrogen ada 8 semua, 4 di sini. Oksigen 6 campur 4 10. So kita letak 9 per 2 jadi 9 dan campur sini 1 baru seimbang. Okey, kita teruskan. Namakan satu ujian kimia untuk mengenal pasti gas P. Gas P ni gas karbon dioksida. Karbon dioksida kita uji dengan gas diuji dengan air kapur. Okey, air kapur. Apa yang berlaku dengan air kapur? Air kapur akan menjadi keruh. Menjadi keruh. Okey, lukiskan radas yang digunakan dalam proses 1. Proses 1 adalah proses pengoksidaan. Pengoksidaan kita perlu guna ejen pengoksidaan. So biasa kita ada tabung uji. Kita masukkan, kita kata alkohol propanol. Okey, propanol campur dengan ejen pengoksidaan. Kita boleh guna kalium dikromat. Kita boleh guna kalium dikromat 6 berasid atau kalium manganat 7 berasid. Okey, kita guna kalium dikromat 6 berasid. Kita panaskan, okey, dan kita alirkan hasil dia. Alirkan hasil dia, kita tutup tabung didih ini. Okey, kita letak
pengapit dengan kaki retort, dan kita alirkan ke dalam sebuah tabung uji yang kita nak sejukkan gas yang keluar ni. So kita akan dapat benda ni. Okey, so kita kena labelkan lah tabung didik, kaki retort dengan pengapit, api, tabung uji, air, okey, salau penghantar dan sebagainya. Baik, nyatakan satu pemerhatian untuk tindak balas bagi proses 1. So proses 1, kalau kita guna kalium dikromat 6 berasid, kita akan bertukar warna dari orange to green, iaitu daripada jingga ke hijau. Okey, warna bertukar daripada warna jingga ke hijau. Berdasarkan proses 2, proses 2 tu adalah proses di mana menghasilkan ester. Okey, propanol dengan asid propanik. Lukiskan formula struktur bagi bahan R. So bahan R ni datang daripada kita kata asid propanoid C2H5COOH campur dengan propanol C3H7OH. So dia akan hasilkan katakan ini dikeluarkan, dia akan hasilkan C2H5COO C3H7. So nak lukis formula struktur 1, 2. Okey, ini adalah formula C2H5COO COO. Lepas tu C3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang itu semua diisi dengan hidrogen. Okey. Baik, kita teruskan. Bahan R berbau nanas. Okey, dia ada bau nanas. Substance, cadangkan satu kegunaan industri. So kita boleh letak sebagai perisal dalam aiskrim pun boleh. Okey. Okey. Baik, kita berhenti di sini.